Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati sufiyyatil muhaqqiqin. وهداه إلى معرفة ببصر الإيمان والرضا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي سيد الأنبياء والمرسلين وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kiram wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setiap keadaan manusia yang ada itu keadaan manusia apabila ada dia saja di atas muka bumi ini, tidak terlepas manusia itu daripada keadaan-keadaan tertentu. Maka keadaan-keadaan tertentu itu boleh dibahagikan kepada dua bahagi. Bahagi yang pertama itu yaitulah sama ada susah ataupun senang. Dua sudut. Sama ada susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji. Jadi dua keadaan itu sama ada susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, sokong, bangkang, dapat, tak dapat. Ini dua hal keadaan manusia. Daripada berpagi, petang, malam, siang, hari demi hari berputar hari itu. Tidak terlepas manusia itu daripada dua hal itu. Sama ada susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, dapat, tak dapat, sokong, bangkang. Dua perkara yang bersalahan di antara dua itu. Itu hal manusia. Ulang. Itu. Dua hal itu, jelas. Jadi dua hal manusia ini sentiasa bertukar ganti. Susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji. Ini hal keadaan manusia yang mana tak kira siapa dia, manusia itu tidak dapat terlepas pada hal itu. Dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, inilah dapat ditahu lanang jati. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, fi taqallubil ahwal, di dalam perubahan ahwal, yakni jamak daripada hal.
dalam perubahan keadaan-keadaan tadi yang kita terang tadilah. Ada masa susah, ada masa senang, ada masa sakit, ada masa sihat, ada masa dapat, ada masa tak dapat, ada masa puji, ada masa dikeji, ada masa disokong, ada masa dibangkang. Ini dua hal. Fi taqallubil ahwal, taqallubil, dalam perubahan hal-hal itu, ma'rifatu jawahir rijal, maka diketahuilah nanang jati. Yani diketahuilah betapa tulen manusia itu, satu. Dan juga dengan perubahan hal-hal itu, barulah geliga sakti dalam diri manusia itu naik. Yang dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya, sungguhnya kami ciptakan manusia itu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maka sebaik-baik kejadian itu tidak akan keluar melainkan dengan dipukul dengan dua hal itu. Ada masa susah, ada masa senang, ada masa sakit, ada masa sehat, ada masa dapat, ada masa tak dapat, ada masa kita dipuji, ada masa kita dikeji, ada masa kita disokong, ada masa kita dibangkang pula, ada masa kita diterima, ada masa kita ditolak pula. Maka perubahan dua hal inilah dapat kita tahu di mana kita. Ini di mana apa pula? Sama ada kita kukuh menyaksikan zikir tadi ataupun melelong daripada zikir tadi. Zikir boleh sebutan zikir, sama ada zikir sirri, khafi atau jahri. Zikir itu bagi pada tiga pula. Sirri, apa makna sirri? Zikir senyap, sunyi, sepi. Zikir yang tidak ada kena mengena dengan zikir. Pening pula. Zikir yang tak ada kena mengena dengan zikir. Yakni tidak ada kena mengena dengan pilih kamu, ikhtiar kamu nak berzikir. Mana contoh? Jantung kamu berdenyut itu. Daripada siapa? Sesuatu daripada Allah kepada kamu atau daripada kamu kepada Allah? Daripada Allah kepada kita. Banyak hal-hal diri kita ini, segala yang ada yang kita lihat ini, kita dilingkungi oleh sesuatu yang daripada dia kepada kita, sebelum sesuatu daripada kita kepada dia. Setelah kita yakin tiap-tiap yang ada ini semuanya baik buruk itu daripada dia, sudah kita terima, percaya, serah, dengan tidak ada fikir panjang lagi, tidak ada fikir kedua, terus terima baik buruk itu daripada dia. Kalau baik buruk daripada dia, maka tentulah pandangan, ingatan tertumpu hanya pada dia. Kita kalau tidak kuat, waktu senang boleh berzikir, berpusing tali tasbih, itu hampir putus, ya. Tapi waktu susah nanti, kalau satu hari susah, tak boleh lagi. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk minggu ketiga, dia nak pegang tasbih fikir 2 kali dah. Nampak? Fi taqallubil ahwal, dalam perubahan ahwal, hal-hal tadi. Sebelum itu Pak Haji berzikir berpusing serban, berpusing tasbih. Sebab Pak Haji senang lenang. Semua Pak Haji nak dapat. Pak Haji keluar rumah saya orang puji. Pak Haji jumpa kiri kanan semua orang sokong. Pak Haji jalan pun kuat, tak sakit, sehat. Mana semua yang baik itu. Maka Pak Haji pun berzikir, bertasbih pagi petang, penuh mulut. Ya, penuh mulut itu, penuh. Tapi tiba-tiba keadaan Pak Haji bertukar. Daripada senang jadi susah, daripada dipuji dikeji, daripada disokong dibangkang, daripada apa yang Pak Haji nak dapat tak dapat pula, daripada sihat jadi sakit. Di situ dapatlah tahu lanang jati. Lanang jati ini dapatlah tahu tulen atau tidak zikir kita itu, sama ada sirnya, sama ada khafinya, sama ada jahrinya.
Apa sir? Sir ini zikir senyap. Dan sekarang walaupun kita berfikir ilmu, menerangkan ilmu, tapi di samping kita duduk, hati dalam itu jalan. Tertumpu hanya kepada Allah. Tak putus. Itu panggil sirrilah. Zikir yang tetap. Adapun zikir lisan, jahri, zikir kuat, ataupun zikir khafi, zikir bayang, membayang, kenang, mengenang, itu khafi. Kita kenang nikmat Allah yang luas, yang banyak. Kenang, mengenang, sehingga berlinang air mata Pak Haji. Kenang, mengenang nikmat Allah yang banyak, sehingga Pak Haji pun naik satu hal, terima kasih kepada Allah. Itu dia panggil zikir khafi. Zikir bayangan, zikir kenangan. Zikir juga, tapi dia panggil zikir khafi. Adapun zikir jahri, zikir sebutan pada lidah itu. Umpamanya lepas kita sembahyang, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut secara lisan, secara kuat, itu dia panggil zikir jahri. Maka zikir terbagi pada tiga, sama ada sirri, khafi, ataupun jahri. Semua zikir ini apabila berubah satu hal kepada satu hal, maka dapat kita tahu sama ada zikir kita tulen ataupun tidak. Maka zikir itu tak berhenti. Bersamaan keduanya. Orang puji, orang keji, Pak Haji tetap sirnya jalan. Ada masa jahri, Pak Haji buat pula pap, tak berhenti. Lidahnya naik turun, pap. Berhenti jahri, sirri Pak Haji jalan pula tak berhenti. Dalam pada termenung, mengenang sesuatu ataupun termenung pada satu, zikir khafi pula jalan. Sama ada susah keadaan Pak Haji itu, senang, suka, duka, puji, keji, dapat, tak dapat, sokong, bangkang, Pak Haji tetap sirrinya jalan, khafinya pun jalan, hidup. Kalau berada di keadaan begitu, fi taqallubil ahwal ma'rifatu jawahir rijal, maka dikenallah, dapat dibuat garisan, engkau tulen. Ini dikatakan hikmah. Dikatakan hikmah. Sebab itu kata ulama, dunia ini dunia hikmat. Dunia hikmat. Apa makna dunia hikmat? Maknanya di samping kita lihat pada zahir lapis awal itu, ada lagi lapis-lapis yang lain yang kita tak tahu. Ataupun yang kita tahu tapi kita lupa, kita tak ingat. Itu dia panggil hikmat. Contoh, api pada zahirnya membakar, tapi bukan api yang membakar. Bukan. Kuna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Zahir nampak api membakar, tapi adakah sebenar-benar api itu membakar? Tidak pula. Itu dia panggil hikmat lah. Bila kita dahaga pergi cari air, satu gelas besar ais, minum gak, hilang dahaga. Adakah air menghilangkan dahaga? Tidak. Itu dia panggil hikmat lah. Hikmat ini maknanya sesuatu yang kita nampak pada zahir bukan itu sahaja, maka ada lebih lagi. Sebab itu kata ulama, kita berada di dunia hikmat. Dunia hikmat. Hanya ilmu tauhid yang macam ustaz kita mengajar kita tadi, itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dapat mengeluarkan kita memahami daripada tidak faham kepada faham tentang dunia yang tempat kita tinggal, tempat sementara, semata menunggu panggilan balik kepada alam baqar. Hanya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah kita dapati ustaz kita bersungguh-sungguh nak menerangkan. Karang kita pula lagi, jual pula kad-kad di depan itu, yang merah, yang biru, yang hijau, yang tebal, yang nipis. Harap kita faham ilmu tauhid itu. Ya, bila faham ilmu tauhid itu, pahamlah tempat duduk kita ini dunia hikmat. Bila paham dunia hikmat, fi taqallubil ahwal, dalam perubahan
hal-hal keadaan tadi, susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, sokang, bangkang, dapat, tak dapat, maka naik cemerlanglah kekuatan dalaman. Tapi kalaulah tidak paham dunia hikmat itu, waktu senang okeylah, kena susah sedikit, bungkus, dah jadi lain. Ya, kemarin kita tengok daripada jauh, tak dan kita nak bagi salam, dia bagi salam, Assalamualaikum, penuh mulut, bagi salam. Tapi masuk hari ketiga, tengok kita pandang pun tanda. Apa cerita ini? Ada sesuatu berlaku lah itu. Ada sesuatu berlaku lah itu. Berlaku itu sama ada pergeseran dia dengan orang terdekat, atau pergeseran dia dengan mata-mata dunia, ataupun pergeseran dia dengan perasaan pikiran dia sendiri. Satu daripada tiga. Satu daripada tiga. Sentiasa manusia itu berdepan dengan dunia, alam menyampai dunia hikmat ini. Tujuan dijadikan dunia hikmat ini bukan untuk melemahkan kita. Bukan. Tidak dijadikan semua yang ada ini supaya kita jadi lemah daripada zikir dan fikir. Bukan. Bahkan dijadikan semua yang ada dunia hikmat ini supaya kita sampai kepada fikir. Fikir yang menyerlahkan pahaman yang jelas terang nyata sampai kepada zikir. Dan fikir yang boleh menyampaikan kepada zikir hanya memahami ilmu tauhid, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jamaah itu penting. Sebab ahli sunnah wal jamaah ini, sebab kalau kita belajar betul-betul fikir tauhid, ilmu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini, dia akan menyampaikan kepada pandangan jamaiyah, bukan pandangan farqiyah. Pandangan manusia terbagi pada dua. Satu jamaiyah, satu farqiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli punah wal furqah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Apa mana ahli sunnah wal jamaah? Apa mana ahli sunnah wal jamaah? Kata ulama, ahli sunnah wal jamaah ini terdiri daripada 3 kalimat. Kalimat pertama ada makna ahli. Kalimat kedua ada makna sunnah. Kalimat ketiga ada makna jamaah. Jadi kalau kita nak paham apa makna ahli sunnah wal jamaah, kenalah kita paham 3 kalimat ini. Baik, kalimat pertama apa? Ahli. Apa makna ahli? Ahli ini ulama kata ada 4 makna pula. Satu makna daripada makna yang 4 itu, ahli dengan makna tempat. Contoh, siapa orang itu? Itu ahli qaryah kami lah. Ahli qaryah mana? Ahli kampung. Maknanya ahli itu dikaitkan dengan makna tempat. Ataupun ahli jannah, ahli syurga, tempatlah itu. Ahlun nar wal'iyadzubillah, ahli neraka, tempat juga. Ahli dengan makna tempat, satu makna. Yang kedua, ahli dengan makna keluarga, ahli bait. Siapa itu? Ini ahli bait saya, ahli keluarga saya. Ya, makna suami ataupun istri. Jadi ahli dengan makna keluarga. Ahli dengan makna keluarga. Sudah 2. Yang ketiga, ahli dengan makna pengikut. Contoh, ahli kitab, pengikut kitab. Ahli sunnah, pengikut sunnah. Ahlul bid'ah, pengikut bid'ah. Sudah berapa? 3. Pertama dengan makna tempat. Kedua dengan makna keluarga. Ketiga dengan makna pengikut. Jadi dalam 3 ini ulama kata, tak boleh kita kata seorang itu ahli, melainkan terdiri pada orang itu 2 perkara, istiqamah dan mulazamah. Boleh kita kata satu orang itu ahli tinju kalau setahun sekali pergi bertinju? Tak boleh. Kita tengok juga 3 makna tadi. Keluarga, mana dia dekat, ada dam, ada hubungan darah.
tempat mana memang duduk di situ selalu. Tak boleh kita kata duduk itu setahun sekali duduk kampung tu ahli Korea. Ahli Korea kok mana pula? Mesti ada mulazamah dan istiqamah baru dia panggil ahli. Habis satu kalimat mana ahli, tapi dalam tiga-tiga ini ulama kata yang tepat sekali ahli dengan mana pengikut. Bila Rasulullah kata umat manusia terbagi pada 3 kelompok. Satu pertama iaitu umat Yahudi ini berpecah, mereka itu 71. Orang Nasara 72. Orang Islam 73. Maka kata Nabi, hanya ahli sunnah wal jamaah yang selamat. Maka timbul persoalan, apakah ahli sunnah wal jamaah itu? Ini kita nak terang. Ahli ada 4 makna tadi. Satu ahli dengan makna tempat, satu ahli dengan makna keluarga, satu ahli dengan makna pengikut, satu ahli dengan makna kemahiran. Mahirlah. Kau tak ahli berenang, mana dia mahir berenang lah. Mana satu orang dapat kemahiran itu, boleh dia dapat kemahiran buat 2 tahun sekali? Boleh? Tak boleh. Orang dapat kemahiran ini, dia kena buat selalu. Repeated performance that you do again and again equal skillful. That's the law. Orang putih sikit. Ya, itu undang-undang. Itu hukum alam. Anything that you do repeated again and again equal skillful. Repeated performance that you do again and again without stopping, same thing you keep doing it, you will gain skill. That's why the skill come out. Kemahiran timbul bila kita buat selalu, itu tak berhenti. Ya, baik. Dalam 4 ini ulama kata yang tepat sekali ahli di sini dengan mana pengikut. Baik, kita pergi kalimat kedua. Kalimat kedua mana sunnah. Apa mana sunnah? Kata ulama sunnah dengan makna jalan. Jalan apa? Jalan raya. Jalan kereta api. Jalan kapal terbang. Bukan. Jalan kehidupan beragama yang diredai oleh Allah, yang telah dijalani oleh Rasulullah, sahabatnya, dan yang mengikut sahabat. Itu makna sunnah. Itu penting nak kena ingat. Kalau tak ingat itu bahaya. Sebab Wahabi pun dah mengaku dia pun ahli sunnah juga. Kalau kita tak faham apa makna sunnah, kita pun nak bengong dan pening. Ya, sunnah dengan makna jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan beragama. Apa makna jalan kehidupan beragama pula, Tuan Syekh? Tak faham. Jalan kehidupan maknanya dalam kehidupan ini kita sedang berjalan menuju pada alam baka. Sebab itu kata ulama, bermula kehidupan itu satu perjalanan. Kok mana pula? Tak faham. Dengar sini. Sebelum awak datang di alam dunia, di mana awak? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Mana tahu. Dengar orang cerita alam arwah. Saya pun tak ingat. Yang saya tahu, Tok Guru cakap alam arwah. Baca pula ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apabila di roh ditanya, itu alam roh. Yang pertama, daripada alam roh kita pergi ke mana? Alam rahim, alam perut 9 bulan 10 hari. Berjalan tak? Ada berjalan dah. Daripada alam perut 9 bulan 10 hari datang di mana pula? Alam dunia. Berjalan lagi. Sebab itulah garisan dia perlihat di situ, maka pastilah ulama kata hidup itu satu perjalanan. Hidup itu satu perjalanan. Adapun jawapan bagi satu orang kata tadi, tak tahulah, saya pun dengar ulama cakap, ayat Quran cakap begitu, saya pun percaya, tapi saya pun tak ingat. Weh, nak ingat. Kamu waktu kecil pun kamu tak ingat. Kalau ibu kamu tak pesan.
Banyak perkara-perkara yang kamu buat waktu kecil itu hanya ibu saya yang tahu. Tamak alam arwah, terima sekolah. Waktu kamu ada dunia aku buat. Jangan kata waktu kecil, kemarin pun kita dah lupa. Nak pakai ingat pula. Tak boleh. Ingat saya tak cukup. Ya, ada mesti ada khabaran Nabi. Sebab khabaran Nabi maksum. Engkau bukan maksum, setinggi-tinggi wali mahfuz. Terpelihara. Mana terpelihara dia jatuh juga, tapi cepat dia basuh. Kena juga hapuk-hapuk sedak-sedak kekotoran itu, tapi cepat pergi basuh. Itu wali. Cepat dia taubat, cepat rojok. Kita orang lambat. Dah kotor nanti dululah. Tangguh-tangguh. Orang yang dekat, qarib ini, dia cepat basuh. Ya, baik. Kembali balik kepada tadi. Adapun masalah jalan itu mana? Jalan kehidupan, mananya? Jalan itu mana? Dalam kehidupan ini satu perjalanan. Bila kita berjalan, tentulah ada tempat permulaan destinasi dan ada penghujung bagi tempat kesampaian. Baru boleh kita panggil perjalanan. Kalau tak ada tempat destinasi, perjalanan apa pula? Bila kata perjalanan, hidup itu satu perjalanan, mana kita sedang menuju kepada suatu tempat. Kita sedang berjalan. Dalam perjalanan itu berlaku sesuatu yang berlaku. Antara perkara yang berlaku, macam kita terang tadi, susah, senang, sakit, sihat, suka, duka, puji, keji. Itu dia akan berlaku dalam perjalanan kita untuk mengeluarkan geliga sakti dalam diri dalam perjalanan itu. Itu hikmah. Ya, baik. Maknanya pengikut, mana ahli itu dengan mana pengikut, sunnah itu dengan mana jalan kehidupan. Mana jalan kehidupan, yakni menjalani kehidupan. Mananya hidup ini, mananya akas bagi hidup itu mati. Apa makna hidup? Hidup itu maknanya ada gerak dan diam. Suatu mayat itu tak bergerak lagi. Kalau mayat bergerak, lintang pukanglah ba'ji lagi. Yang kata hidup itu boleh dikatakan hidup dengan sebab ada sukun dan harakat. Sebab itulah makna amal itu. Apa makna amal? Al-amalu harakatul jismi awil qalbi. Itu makna amal. Apa makna amal? Harakatul jismi awil qalbi. Sama ada gerak jisim, mana gerak luaran, qalbi atau gerak dalaman. Mana gerak di sini ada sukun, ada harakat. Jadi dalam sukun harakat itu menunjukkan ada pilih. Mananya ahli itu mana? Pengikut jalan kehidupan. Mana? Jalan dalam kehidupan itu ada gerak dan diam. Mananya gerak yang macam mana yang kita nak pilih, diam yang macam mana yang kita nak diam. Waktu diam kita diam, waktu gerak kita gerak. Dalam gerakan kita itu yang dicatur oleh agama. Apa makna agama pula? Agama ini susunan-susunan, atur-atur cara yang disusun atur supaya pikiran kita dapat aman, selamat, sejahtera, bahagia. Susunan-susunan tata tertib yang disusun, yang diatur, yang dicatur supaya perasaan kita dapat aman, selamat, sejahtera, bahagia. Susunan-susunan atur cara yang disusun supaya perbuatan kita bila kita buat sesuatu yang kita berbuat dapat aman, selamat, sejahtera, bahagia. Itu mana agama. Siapa nak itu? Siapa tak nak itu? Semua orang nak. Sebab itulah dalam mengikut agama ini tidak ada paksaan. Kalau itu mana agama, rasa terpaksa nak buat itu? Tak adalah. Sebab itu la iqra fiddin, tidak ada paksaan lah. Maknanya apa yang cadangan-cadangan agama yang kita belajar selama kini, memang itu yang kita hendak. Itu yang kita nak buat. Naluri manusia dalam dirinya itu, apa juga dia nak buat. Hatta 10 langkah dia nak jalan keluar masjid, dia akan pasti setiap langkah itu
pasti aman, selamat, sejahtera, bahagia. Kalau tidak ada keamanan, dia break up nanti dulu. Sebab tak selamat. Sebab pengaruh besar, motivasi yang besar dalam jiwa insan, hati manusia itu pengaruh keamanan, pengaruh keselamatan, pengaruh kesejahteraan, dan pengaruh menuntut kebahagiaan. Tidak lain. Maka pengikut kehidupan beragama. Agama ini susunan-susunan, atur cara, penerangan-penerangan yang nak bawa manusia itu pikirannya aman, selamat, sejahtera, bahagia. Rasanya aman, selamat, sejahtera, bahagia. Perbuatannya aman, selamat, sejahtera, bahagia. Selamat, aman, selamat, sejahtera, bahagia pada pikiran dengan penerangan ilmu tauhid. Macam Ustaz kita mengajar tadi. Aman, selamat, sejahtera, bahagia pada perasaan dengan penerangan ilmu tasawuf. Aman, selamat, sejahtera, bahagia pada perbuatan dengan penerangan ilmu fiqh. Mananya pengikut jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan. Kehidupan beragama yang diridhoi oleh Allah pula. Di samping susunan-susunan atur cara yang diatur, mencatur pikiran, perasaan, perbuatan itu, tauhid, fiqh, tasawuf itu bukan sekadar itu, bahkan diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Bukan sekadar itu, diridhoi oleh Allah. Bukan sekadar itu, aman, selamat, sejahtera, bahagia pada pikiran, pada perasaan, pada perbuatan, pada tahap individu, pada tahap keluarga, pada tahap masyarakat, pada tahap alam sejagat. Bukan sekadar itu, pada tahap setiap zaman. Allah. Tak ada, mana ada penerangan macam itu up to date. You can't find anywhere. Any other teaching, you have to update them. But Islam, it is always up to date. Top 10. Always. Nampak? Sebab itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini 600 tahun memerintah dunia. The longest dynasty ever lived in human civilization. Yang paling panjang tidak ada tercatat dalam sejarah. Kenapa Ottoman Empire memerintah 600 tahun itu? Karena mereka berpegang kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa makna i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu? Macam kita terang tadi. Ahli dengan mana pengikut, sunnah dengan mana jalan, kehidupan, beragama. Agama ini susunan-susunan mencatur, susun, pikir, rasa, dan buat. Pikiran itu tauhid, rasa itu tasawuf, buat itu fiqh. Susun. Yang diredai oleh Allah pula. Lagi dia berfungsi setiap zaman, setiap masa, setiap ketika. Allah. Bukan sekadar itu, bahkan telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijalani oleh sahabatnya, dan telah dijalani oleh orang yang mengikut sahabat. Dengan kata yang lain, telah dijalani oleh segala anbiya, aulia, siddiqin, syuhada, wassalihin. Itu mana sunnah. Berbeza sunnah pada pahaman Wahabi. Wahabi kata-kata sunnah, apa maknanya? Apa Nabi buat saja. Sebab itu kalau engkau berzikir bergeleng kepala, dia akan tanya Nabi buat tak buat. Bila kata Nabi tak buat, masuk neraka. Bila kata Nabi tak buat, itu bid'ah. Itu syirik. Sebab definisi sunnahnya hanya Nabi saja. Sebab itu bila menangani isu antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidah Fatimah, bila panggil ulama Wahabi, tanya mereka apa hukum di sini, perbalahan di antara sahabat dengan sahabat ini. Ulama Wahabi tidak lagi berfikir panjang, terus akan memasukkan Sayyidah Fatimah masuk neraka,
Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Panggil pula ulama Syi'i. Tanya pula, ini apa masalah ini, bagaimana nak hukum? Ulama Syi'i mandang pula. Oh, tidak syak lagi. Pasti Sayyidah Fatimah masuk syurga. Abu Bakar, oh iyalah, memanglah. Pasti masuk neraka. Panggil pula ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa kata mereka? Kita lihat. Oh, Sayyidah Fatimah ini kalau betul dapat 2. Kalau tak betul dapat 1. Tetap di syurga. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini sebab itu kita dapati ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak memudahkan memasuk orang dalam neraka atau membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Tak semudah itu. Sebab dia ada jamaah. Kalimat yang akhir itu. Di samping sunnah juga jamaah. Apa mana jamaah? Ini sentiasa mencari dan menegak perpaduan dan kesatuan. Mana pikirannya, susunan ayat bila dia belajar, kalau kitab-kitab sunnah, kalau kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah kita baca, sama ada tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, susunan huruf. Daripada huruf itu jadi kalimat, kalimat jadi ayat, ayat itu jadi seluruh cerita. Yang mendengar cerita dapat kita faham satu-satu yang kita faham. Ya, maka kalaulah dikarang oleh ulama ahli sunnah, semua susunan itu dia susun supaya mengukuh ahli sunnah jamaah. Sebab itu kita tengok Imam Abu Hanifah, tengok Imam Malik, tengok Imam Syafi'i, tengok Imam Hambali, beribu masalah mereka bersalahan di antara mereka itu, tapi tidak ada perbalahan. Tidak ada perbalahan, bahkan bersatu. Sebab mereka telah sampai kepada jamaah. Yani sampai kepada pandangan zikir, fikir yang menembusi daripada pandangan farqiyah kepada pandangan jamaiyah. Pandangan jamaiyah ini apa contoh? Contoh kita tengok kalau i'tiqad ahlussunnah ya, yang bercakap itu aku, yang bergerak kiri kanan itu diriku, yakni pilih ikhtiar juz'iyah yang tidak memberi bekas pada diriku, tapi yang menjadikan semua itu Allah. Satu sudut ada pandangan ainul basar, satu sudut lagi ada pandangan ainul basirah. Sebab itu maka terjalinlah orang-orang yang mengikut landasan jalan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini, lama kelamaan dia akan sampai kepada maqam jam'iyah, maka terlepas daripada maqam farqiyah. Maqam farqiyah ini maqam hijab, maqam jam'iyah ini maqam kasyaf, tersingkap pandangan. Maka amal fikir yang kita buat ini nak menyampaikan kita kepada penetapan itu, tidak lain. Habis tuan saya dah berzikir lama tak jadi pun pula. Tuan saya jawab, tak apa. Bila kamu berzikir, jadi tak jadi itu serah dengan Tuhan. Pastikan waktu kamu zikir itu mesti ada mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yura laha minal asrari wal ajaibi insyaallah taala ma la yadkhulu tahta hasrin, yakni fa'alal aqili. Siapa kata itu? Imam Sanusi dalam matan Ummul Barahin. Semua orang boleh buka kitab itu. Kitab yang ustaz kita karang tu semua ambil daripada kitab itulah, Ummul Barahin yang kita belajar di pondok itu. Akhir bagi kitab itu Imam Sanusi berkata, Imam Rabbani Sanusi, yang bahasa Rabbani, Syekh yang bahasa Rabbani berkata, apa katanya? Fa'alal aqili, wahai orang punya akal, ayyukthira min dzikriha, banyakkan oleh kamu akan sebutan la ilaha illallah. Bukan sebutan saja, bahkan sebut itu dengan mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman. Sebut pada zahir la ilaha illallah
La ilaha illallah. Mesti ada hadir. Jangan sini sebut pikiran melayang sana, perasaan melayang di situ. Ya, tak ada hadir, tidak ada hudur. Apabila tidak ada hudur, patutlah tak jadi pun. Nak suruh jadi mesti ada hadir. Itu syarat zikir. Nak suruh hadir bagaimana? Jalankan waktu kita buat zikir jahri nanti, jalankan 3 sekali. Sirri pun jalan, khafi pun jalan, lisan pun jalan. Pejam mata, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus jalan. Bila kita buat begitu, lama kelamaan dia akan masuk pada suatu ketetapan, sehingga kita akan hilang tempat dan hilang masa. Hilang tempat, hilang masa. Sebab kalimat yang kita sebut la ilaha illallah itu menunjukkan kepada Allah yang tidak baginya tempat dan tidak baginya masa. Oleh karena kalimat itu menunjuk pada tempat itu, pastilah orang yang menyebut itu satu masa, satu ketika, satu waktu, satu saat, pasti dia akan mengalami, merasai hilang tempat, hilang masa. Jangan takut tu, alamak, zikirlah hilang masa. Jangan takut pula. Yang kamu tengok handphone itu, waktu internet sampai tak tengok 4 pagi dah, hilang masalah itu. Hilang masalah itu. Ambo itu tak takut pula. Ni kita nak ajak zikir hilang masalah. Tuan Syekh, jangan. Itu makam tinggi sangat Tuan Syekh. Yang kau buat tiap hari itu tak tinggi. Wah. Benda biasalah manusia bila dia tumpu pada sesuatu, pasti akan hilang tempat, hilang masa. Itu maklum. Itu hukum alam. Bukan benda yang ganjil. Manusia kalau tumpu pada WhatsApp ni, tambah-tambah yang hantar pula si dia. Ya. Lupa masa dah? Lupa. Hilang tempat dah? Tak ingat di mana dia hilang. Oh sedar kali. Tadi pergi mana tak tahu dah. Oh itu tak takut mula. Orang aja sebut la ilaha illallah, hilang tempat, hilang masa. Semua mata berbinyau oleh mata pula. Janganlah, itu biasa saja. Itu naluri. Apa juga dalam kehidupan dunia ini, kalau kita tumpu, tapak, hilang tempat, hilang masa. Pasti. Orang pemain bola itu, pergi interview dia orang tengok. Engkau waktu main bola tu banyak masa. Tak ada. Tempat pun tak ada. Orang tak ada. Aku dan bola itu saja. Itu yang dia tendang, pum, gol terus. Manusia itu hukum alam. Tasawuf membongkarkan rahsia itu. Tapi kita tak paham. Kita tingginya. Tinggi apa pula? Bila tinggi itu, itu ada alasan nak tinggal lah tu. Sebenarnya dia nak tinggal itu, tak nak berzikir. Bila dengan Tuan saya cakap, hilang masa tu, alasan yang cukup baik tu. Tuan saya, itu tinggi sangat makam itu. Ada peluang lah dalam berzikir itu. Itu nafsu kita, main kita, jangan percaya itu. Ya, baik. Kembali balik kepada kita tadi, apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah fi taqallubil ahwal, ma'rifatu jawahir rijal, dalam perubahan masa, keadaan yang susah senang, sakit sehat, suka duka, puji keji dapat tak dapat, maka di situ dapat ditahu, dapat dikenal lanang jati. Di sini dapat kita faham bahwasanya apa juga yang berlaku dalam hidup dan kehidupan perjalanan hidup menuju pada alam baqa itu, bila kita depan susah, senang, sakit sehat, ini peluang maknanya. Maknanya di sinilah aku dapat tahu, aku dapat bongkarkan lagi rahsia diriku. Mesti ingat begitu. Kalau kita tak ingat begitu, mulalah ingatan merapu datang. Alamak, ini yang jadi begini, mungkin dosa kemarin lah itu. Dosa pula. Ini yang jadi begini, mungkin aku kurang semayang lah itu. Kena semayang lah. Kena semayang pula. Nampak tafsiran ini buat kacau bilau itu. Sedangkan dunia ini dunia hikmah.
dijadikan susah senang sakit sihat suka duka itu supaya geliga sakti dalam itu naik, supaya ketulinan la ilaha illallah itu bersih hening. Sebab kalau tidak ada dua hal ini, emas yang kuning bersih itu tak akan keluar. Laksana orang pergi mencari emas, ya, orang buat galian mencari emas, bila keluar saja zat galian itu, maka zat galian itu dibakar, dipukul, ya, supaya the zinc go one side, silver go one side, the gold be separated. So without those process, how can you separate between the silver, the zinc, and the gold? You can't. Kalau tidak digeser, tak tahu. Siapa pun boleh cakap. Siapa pun boleh sebut duduk atas tengah semayang la ilaha illallah. Selagi dia tidak digoncang sedikit, tak tahu. Goncang kena. Tapi goncang dia nak pergi cari goncang pula. Masa datang dia akan tergoncang lah. Waktu itu tepat pada masanya. Tepat pada masa. Sebab itu mukmin sejati sentiasa dia itu musta'id, sentiasa bersedia. Sentiasa dia bersedia sebab dia faham hidup ini perjalanan. Bila faham kata hidup ini perjalanan, dalam perjalanan itu pasti ada susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, dapat tak dapat, sokong bangkang. Semua ini untuk apa? Untuk yang paling terbaik dalam diriku naik ke atas. Ini tak ada dalam pengalaman hidup kita yang lepas-lepas. Bila berlaku dua hal ini, banyak yang kita kumpul dalam itu benda negatif, benda yang tak yakin lah, boleh tak boleh, memanglah nasib aku begitu, engkau tak apalah. Mula nak meratus dah, mula nak berbunyi dalam itu. Nampak itu? Dia tak kena itu. Maknanya kita mendengar penasihat agung kita salah. Ada penasihat agung dalam itu. Macam waktu Tuan Syekh bercakap, dalam pun berbunyi juga. Tuan Syekh ni apa dia cuba nak cakap ini? Nampak? Nampak pelik sikit penerangan dia malam ni. Dia bunyi juga. Dia ingat Tuan Syekh tak dengar. Dia dengar. Dia bunyi juga dalam itu. Ya, lama-lama dia bawa kita melayang ke lain pula. Sini depan Tuan Syekh dan dia keluar saja. Itu pun jadi juga. Itu kena jaga penasihat agung dalam itu. Kalau tak jaga suara-suara dalam itu, tak akan dapat ketetapan. Sedangkan makna fikir, zikir ini supaya dapat ketetapan tumpuan yang tetap. Ya, tumpuan yang tetap. Sebab manusia setengah daripada penyakit akhir zaman ini, kita sudah hilang tumpuan begitu mudah sekali. Nak tumpu susah. Ya, dikatakan juga manusia ini dalam 1 minit 7-8 kali dia hilang tumpuan. Kalau dia disuruh katalah, okey engkau cuba tumpu pada tiang ini, semua orang tumpu pada tiang itu. Dalam 1 minit, about 6 or 7 times you lost focus. To show how poor our focus attention is. Nak membuktikan betapa teruknya kemampuan untuk tumpu yang berlaku pada umat akhir zaman. Sebab itulah lagi-lagilah berkehendak kita kena lazim dan istiqamah di atas la ilaha illallah. La ilaha illallah banyak-banyak. Jangan tinggal. Jadikan kalimah itu asyik bagi kita. Bangun pagi macam kita baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Berbagi-bagi kami di atas fitrah Islam dan di atas menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini orang yang bangun pagi sudah ada niat itu. Itu diajar oleh Rasul. Bangun pagi saja sudah ada niat. Ya Allah, aku bangun ini setengah daripada jadual yang aku nak menjalani, merempuh perjalanan hidup aku pada hari ini. Ya Allah, aku nak sebut asyik dengan la ilaha illallah dalam hati jiwaku. Penuh zikir itu, tidak ada yang lain. Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dalam hati tidak ada yang lain.
Begitu juga tujuan kita membukakan pikiran ilmu ini. Tidak ada tujuan yang lain. Bahkan nak mengukuhkan hadir hati dalam itu. Ya, baiklah, ingat sekadar itu penerangan. Kita nak buat zikir sedikitlah. Ya, baik, sebelum kita nak buat zikir, kod-kod ada yang tak faham. Kod-kod ada yang tertimbul soalan, apa maksud Tuan Syekh itu? Sila soal. Dipersoal. Sila, kita bagi sikit sebelum nak berzikir. Ada tak ada? Apa juga yang kurang jelas tadi? Ataupun apa juga soalan-soalan yang lain yang timbul? Mu'alim Haji Wahid, ada soalan? Tak ada. Yang lain? Ada? Ya, tak ada soalan bergerak tadi. Bila tanya soalan, tak ada soalan. Tadi banyak soalan dalam hati itu. Bila tahu saya buka saja, tak ada lah. Nampak ini. Ya, ini manusia. Tak apa. Baik, kalau tidak ada soalan, mudah-mudahan dengan penerangan tadi kita dapat sedikit. Ya, jadi ilmu ini satu sudut kita belajar, kita tahu. Tapi tahu yang penting daripada tahu itu nak jadi apa yang kita tahu. Ya, kita tak mau tahu untuk tahu untuk jadi apa yang kita tahu. Tahu ada dua, satu tahu nak tahu, satu tahu nak jadi. Tujuan kita belajar nak jadi apa yang kita tahu. Niat mesti begitu. Ya. Tak dapat tidak, mesti kita ulang balik yang kemarin kita belajar 7 kalimat dalam menuntut ilmu. Apa 7 kalimat itu? Baca, faham, ingat, aman, ikhlas, berbetulan dengan sebenar, last, hadir hati serta berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun. Semua orang mesti ingat itu. Ya, sebab penuntut ilmu mesti tahu 7 kalimat ini. Sebab pertama-tama Quran turun, Iqra, baca. Apa makna baca? Baca dengan makna faham. Sebab tidak ada satu manusia yang baca sesuatu yang dibaca. Tentulah di sebalik baca itu dia nak faham apa yang dia baca. Ada orang baca tak nak faham? Ada? Angkat tangan. Ada. Semua orang kalau baca, kalau nampak tu imam pelekat satu keping kertas di tiang itu, kalau dia tengok pada jauh tak nampak apa itu, dia datang dekat, dia baca. Apa tujuan baca itu? Tak nak faham? Nak faham. Jadi baca, faham. Bila sudah faham, ingat. Jadi 3 perkara. Baca, faham, ingat. Jadi baca, faham, ingat ini ulama kata ini rukun nak jadi alim. Orang jadi tu alim 3 perkara ini. Tapi alim yang belum sempurna, tak sempurna. Habis anak murid soal, Tok Guru, apakah alim yang sempurna pula? Tok Guru jawab, tambah satu lagi, amal. Baca, faham, ingat, amal. Tok Guru kata apa lagi? Itu sempurna sahaja, belum sempurna di dalam sempurna. Tersandar pula anak murid. Tok Guru, apakah yang sempurna dan sempurna pula? Guru, nak murid pun sedih nak tulis. Dengar sini. Tambah 3 lagi. Apakah 3 itu? Pertama, ikhlas sepenuh hati. Kedua, berbetulan dengan sebenarnya. Dan ketiga, hadir hati. Serta berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun. Mana hal keadaan tadi, penerangan hal tadi, susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji. Hal-hal itu tetap hadir hati. Baru jadi kuat. Maka anak murid tulis 7 kalimat itu. Maka Tok Guru terang lagi. Baik, bila kita baca, faham, ingat, itu rukun jadi alim. Alim yang belum sempurna. Sempurna, amalkan. Mana baca, faham, ingat, amal. Bila sebut kalimat amal, dalam amal itu mesti ada baca, mesti ada faham, mesti ada ingat. Jadi apa yang kita amal ialah apa yang kita baca,
Apa yang kita faham, apa yang kita ingat, itulah yang kita amal. Tapi amal ini mesti digabung dengan 3 lagi. Ikhlas, berbetulan dengan sebenar, hati-hati serta berkekalan, apa juga hal keadaan sekalipun. Maka Tok Guru terang lagi, ikhlas itu mengisyaratkan ilmu tauhid. Berbetulan dengan sebenar itu mengisyaratkan ilmu fiqh. Hati-hati serta berkekalan dalam hal apa juga keadaan sekalipun mengisyaratkan ilmu tasawuf. Maknanya bila engkau baca, faham, ingat, bila sebut saja amal, di samping dalam amal itu ada baca, ada faham, ada ingat. Dalam amal itu juga mesti ada 3 ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bersekali. Bila bersekali satu-satu amal itu 3 ilmu. Syariat, tariqah, hakikat, Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Maka jadilah ilmu nafi'. Maka tersandar anak murid. Oh, guru panjang sangat. Tak apa, walaupun panjang. Ya, ingat itu dulu 7 kalimat tadi. Baca, faham, ingat, amalkan, ikhlas sepenuh hati, berbetulan dengan sebenarnya, hadir hati serta berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun. Yang ini maknanya bila kita duduk nak menuntut ilmu, ingat itu, ya Allah, aku nak baca ini, ya Allah, engkau bagilah pada aku faham. Dah, ya Allah, bagilah kepada aku ingat apa yang aku baca faham. Dah faham, ya Allah, bagilah pada aku kekuatan untuk amal apa yang aku baca faham ingat. Ya Allah, dah amalkan, pastikan ada ikhlas, ya Allah, berbetulan dengan sebenarnya serta hadir hati berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun, ya Allah. Jadikan aku dalam menuntut ilmu ini orang macam itu, yakni gabungkan syariat, tarekat dan hakikat, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf. Niat. Maknanya bila kita niat duduk menuntut ilmu, mesti ada 7 itu kita pusat. Dalam hati, waktu telinga mendengar, pikiran berpikir, hati kita munajat dengan Allah, ya Allah, jadikan aku 7 kalimat itu, ya Allah. Lepas kita habis menuntut ilmu, pejam mata minta 7 kalimat tadi. Bila kita ingat 7 kalimat tadi waktu berdoa, dan kata ulama, doa ini sebenarnya dia macam satu bimbingan dalaman membuatkan satu manusia mendapat kekuatan tumbuhan. Sebab bila satu orang membaca doa, dia baca, ya Allah, jadikanlah aku orang yang saleh. Bila dia membaca itu, seolah bacaan-bacaan itu membimbing pandangannya, pikirannya, tumpuannya pada satu tempat yang tetap. Sebab itu doa ini terkadang apa yang kita minta mungkin tak dapat, tapi yang tetap dapat dah ulama cakap tumpuan. Sebab doa ini di samping berdoa, dia ada juga satu ibadat melatih tumpuan. Allah. Sebab itu jangan letih untuk berdoa. Jangan tumpu sangat pada, aku dah berdoa tak dapat pun. Yalah, yang kau minta tak dapat, tapi tumpuan kau dapat. Sedangkan yang kau minta, apa yang kau minta itu, boleh jadi baik, boleh jadi tak baik, tahu. Tapi tumpuan dah tentu baik. Ini setengah daripada kelebihan berdoa. Jadi waktu kita berdoa, mesti ingat itu. Doa ini mana? Bimbingan-bimbingan yang membimbing pikiran kita, tumpuan kita, sampai kepada tumpuan hanya pada yang satu. Sebab itu bila kita baca, kita sebut, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baca. Jadikanlah aku orang yang faham apa yang ku baca. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ingat apa yang ku baca faham tadi. Bila kita sebut begitu, kan kita tertumpu. Bila tertumpu itu, di situ hadirlah itu. Hadir itu yang kita nak itu. Waktu zikir, sebab itu orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini semua doa, apa juga segala jenis manfaat datang, apa juga sejenis mudarat pergi. Jadi orang yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sedang menarik segala jenis manfaat dan dia sedang menolak segala jenis mudarat. Satu. Yang kedua, ulama cakap, orang yang menyebut la ilaha illallah ini, dia ada satu muscle rohani, otot rohani dalam tubuh itu.
Orang yang menyebut la ilaha illallah ini, otot rohani, otot yang seni, minal khafiyat, yang halus akan jadi kuat. Apa yang kuat? Ini bahagian yang nak tolak kuat, bahkan nak tarik kuat. Tarik apa? Tarik manfaat. Tolak apa? Tolak mudarat. Dia jadi kuat. Maknanya bila dia berdepan dengan satu benda yang tidak baik, dia ada kekuatan untuk menolak. Bila berdepan dengan satu benda-benda yang berkebajikan, yang ibadat, yang manfaat dunia wal akhirah, akan timbul semangat kuat, tarik. Allah. Jadi sebab tu waktu kita berzikir nanti, yang kita ingat boring pula, nafsu berbunyi dalam. Alamak panjangnya pas saya berzikir, la ilaha illallah, apa ini la ilaha illallah. Ya, ingat, wahai nafsu senyap. Lagi banyak engkau sebut la ilaha illallah, engkau sedang kukuh mengukuh masal rohani. Apakah masal rohani itu? Kata ulama dua. Apakah dua itu? Apakah dua itu? Kata ulama, munadatullahi ta'ala lima yuridul abdu min jalbi manfaatin atau daf'i mudarratin. Min jalbi manfaatin, menarik manfaat, atau daf'i mudarratin, menolak mudarat. Maknanya di sini ada dua kekuatan. Kekuatan tarik, kekuatan tolak. Sebab tu orang yang sebut la ilaha illallah selalu, dia ada dua kekuatan. Sebab dia pergi mana, dia kekuatan itu kuat. Ada saja benda-benda yang mudarat, tertolak, tolak pergi. Sebab tu kadang tu orang buang sihir pun tak jadi. Sebab kekuatan itu sudah ada. Jangan takut. Sebab tu kita mesti rajin berzikir. Jangan malas berzikir. Sedangkan zikir, fikir, zikir. Ilmu zikir, ilmu ini dua sayap. Tak boleh kita berpisah. Lagi banyak orang itu ada ilmu, pastilah lagi banyak dia akan kuat ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah apa maknanya? Ingat kepada Allah yang memberi nikmat rahmat yang luas, yang menyampaikan kita kepada takrimatan wa maghfiratan. Jangan ingat kepada Allah buat nukta. Ingat kepada Allah apa? Ingat kepada Allah yang memberikan kepada engkau daripada tiada kepada ada. Ingat kepada Allah apa? Ingat kepada Allah yang telah diadakan engkau, yang sentiasa memberi segala hajat-hajat keperluan engkau. Ingat kepada Allah apa? Ingat kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mesti ada hubungan. Kalau kata ingat pada Allah, nukta, bodohlah nafsu itu. Nafsu jadi pengang. Dia boring lah. Macam kita back to back. Back apa? Back ini begini. Timbullah rangsangan itu. Ini jalan nak timbul rangsangan. Bila orang berzikir, mesti hubung dengan sifat-sifat itu. Baru dia naik semangat itu, jazbah. Barulah ada asyik dalam zikir. Ya, baik, mudah-mudahan penerangan itu manfaat. Jadi kita kuat, tegak lurus dua kaki, berjalan menuju kepada Allah. Setiap saat dan ketika bersedia kita berdepan dengan apa juga yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memandang af'alnya yang satu, tetap kita berserah kepadanya, tawajuh kepadanya, berpegang dengannya, berhadap dengannya, serah dengan dia, sehingga kita dapat menegakkan dua sifat, sabar dan syukur, yang mana sabar dan syukur ini merupakan rukun kehidupan. Dalam hidup ini dua rukun, sabar dan syukur. Sabar syukur tidak dapat ditegak melainkan dengan 4 ramuan. Apakah 4 ramuan itu? Pertamanya tauhid, keduanya tawakul, ketiganya tawajuh, keempatnya taslim. 4 inilah yang penting untuk menegakkan segala sifat kepujian yang lain. Apakah 4 yang pertama itu? Pertama tauhid, keduanya tawakul, ketiganya tawajuh, keempatnya taslim. Sebab itulah dalam sembahyang waktu kita rokok, kita baca Allahumma laka raka'tu, wahai Tuhanku, bagimulah aku rokok, wabika amantu, dan bagimulah aku percaya. Amantu ini mengisyaratkan tauhid, mengisyaratkan tawakul, dan mengisyaratkan tawajuh, berhadap. Walaka aslamtu, dan padamulah aku menyerahkan diri. Dalam nampak 4 sudah ada. Tauhid ada di situ, tawakul ada di situ, tawajuh ada di situ,
taslim ada di situ. Begitu juga waktu sujud. Allahumma laka sajadtu, wahai Tuhanku, bagimulah aku sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Begitu juga. Bagi engkaulah aku sujud dan kepada engkaulah aku bertauhid, aku berpegang, aku berhadap. Dan akhirnya aslamtu, sampailah kepada penyerahan. Apabila ada 4 ramuan ini selalu tauhid, tawakul, tawajuh, taslim, maka 4 ramuan ini dia akan mencetuskan sabar dan syukur. Maka sabar dan syukur inilah yang dapat kita dapati 2 hal dalam kehidupan tadi. Susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, dapat, tak dapat, sokong, bangkang. Dan mendapati 2 hal ini dengan 2 sifat. Ada masa sabar, ada masa syukur. Apa ramuan nak tegak sifat sabar dan syukur? Mesti ada tauhid, mesti ada tawakul, mesti ada tawajuh, mesti ada taslim. Bila ada 4 ramuan ini, maka tertegaklah sabar dan syukur. Apabila tertegaknya sabar dan syukur, segala sifat-sifat yang baik lagi, yang mahmudah, semuanya akan datang pada kita. Begitu juga bagi orang yang rajin menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lagi dia pejamatan lagi disebut, seolah-olah dia menyebut La ilaha illallah itu, seolah dia berkata, Ya Allah, benakanlah diriku ini tauhid, tawakul, tawajuh, taslim, sabar, syukur. Tauhid, tawakul, tawajuh, taslim, sampai kepada sabar dan syukur. Sebab hal keadaan hidupku, aku akan tempuh rempuh, susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, dapat, tak dapat, sokong, bangkang. Tanpa sabar syukur tak dapat aku dapati semua itu, Ya Allah. Dan tak dapat aku tegakkan 2 sifat itu, melainkan aku tegakkan tauhid, tawakul, tawajuh dan taslim. Maka nak dapat sifat itu, banyak la ilaha illallah. Sebab orang yang sebut la ilaha illallah, seolah dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, berilah kepada aku hakikat tauhid, berilah pada diriku ini hakikat tawakul, berilah pada diriku ini hakikat tawajuh, berilah pada diriku ini hakikat taslim. Yang mana 4 sifat ini pasti akan menyampaikan kepada sabar syukur dan semua sifat-sifat kepujian yang kita baca, faham, ingat dalam ilmu tasawuf itu. Sudah bersedia nak berzikir belum? Bersedia? Baik, kita akan berzikir. Kita nak berzikir ini, nak berzikir terus ataupun macam mana? Zikir terus. Ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 oh, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 la ilaha illallah,
Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah
Allah, hai Allahu, hai Allahu haqqa hayyu qayyum qahar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la yazunumul faza'ul akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah haqqa 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 Allahu
Allah Haqqa Allahu Allah Allahu Haqqa Allahu Allah Haqqa Allahu Allahu Allah Haqqa 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 Allahu Haqqa Allahu Allah 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 Haqqa Allah Hayyun Allahu 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 Allah Qayyum 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 Allahu Allah Qahar 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 Allahu Allahu Allah Qahar 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 Allah Qahar Allahu Qahar Allahu Qahar Allahu Qahar Allahu Allah 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 Qahar Allahu
qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu qahar Allahu Allah 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 qahar Allahu Hayyu qayyum qahar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la yahzunuhumul faza'ul akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaika Allahumma shalli ala ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsiran katsira.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أجر وأمواج البحار وقطرات الأمطار واغفر لنا وارحمنا والتوبنا بأستاذنا ومشايخنا ولدينا وبطالبة نور الصادقين بخدمة الإيمان والعمل يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات صلى الله وسلم عليه على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلى الله وسلم عليه صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلق على محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن الأئمة المجتهدين الماضين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين عن مشايخنا في طريقة نبينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدس الله تعالى المزكية ونور الله تعالى عاد المباركة ونفعنا الله تعالى بعلومهم ونور قلوبنا بأنوار أسرارهم وعد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا حبيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا عطوف يا الله، يا معروف يا الله، يا لطيف يا الله، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا سبحان يا الله، يا أمان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعال يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا مجيد يا الله، يا فرد يا الله، يا وتر يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق الوعد يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله، يا فتاح يا الله، يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على مولانا محمد وارحم محمد صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتب علينا يا تواب يا حكيم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروه إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه.
آمنا بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وحب الأبدان وشفائها ونور. سبحان ربي العلي الوهاب سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله رب وبالإسلام دينا محمد عالم الغيب وشهادة ربه. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل على القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضي بعنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا اتباعه. ربنا وفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.